Sebenarnya dia punya message dia ialah mungkin ada orang tak tahu hidup ni always ada choice. Mungkin ada orang tak tahu. Sebab kita diprogram dengan otak kita dengan limitation. Welcome korang yang ada masalah konsisten, semangat, jangan berlawan. Lepas tu susah nak fokus. Ini belum masuk Lari masyarakat dari Selamat datang ke Sigar Talk yang seterusnya, episod ke-7. So untuk makluman, kita akan ada 8 episod saja Sigar Talk ni. Sebenarnya tapi itulah perjalanan kan. Sebenarnya Sigar ni tujuan dia isat Sigar, tapi lepas saya fikir-fikir balik tak elok lah. Tak betul. Terima kasih kepada semua yang nasihat dan bagi cadangan. Tapi saya masih isat Sigar lagi. Cuma tak adalah tunjuk dekat dalam video supaya tidak memberi impak yang negatif pada orang lain. Tapi sebenarnya Sigar ni kalau orang nak ikut dia susah sebab sebatan 300. Dan kepada yang sesiapa yang isap-isap perkara, yang minum ketum semua, saya doakan semua boleh stop dan kita clean insyaAllah. So hari ini bersama kita tetamu Tuan Azham. Ya. Ataupun mungkin Tuan boleh kenalkan sendiri sikit. Okay, nama saya Azham daripada Jiham Kaligrafi. Apa? Jiham. Saya pernah berkhidmat lah bersama Tuan Azri dulu. Okay. 2017 something macam tu. Ya, untuk makluman ni, Azham ni salah seorang yang sama-sama membangunkan Walter dulu, dan dia juga yang dulu sebenarnya Walter ni dia ada brand wajah saya. Kan? So Azham ni adalah orang yang bertanggungjawab mengeluarkan wajah saya daripada tu, jadi brand tu jadi Walter je, minimalis. Dan banyak Azham bawa impak dalam Walter waktu tu, terutamanya dari segi kita punya design, website, strategi. Betul. Dan sebagainya. So sekarang alhamdulillah Azham dah jadi orang berjaya. Ada company sendiri. Jiham ni dia buat apa tuan? Actually kita orang buat kaligrafi. So kita punya vision is nak menyampaikan kebenaran lah dengan cara seni lah. Okay, dengan seni kaligrafi. Saya tak pandai cakap macam Tuan Azri semua kan. Jadi kita luahkan di atas kertas lah. Okay. Jadi sebenarnya dan seperti semua orang kenal, Peaky Blinders cawangan Bukit Jelutong, Batak Tuan Mabit, CEO Walter College. Okay guys. So hari ni sebenarnya kalau kita tengok kita punya podcast ni, ada orang cakap kita repeat the same thing kan. Memang betul ada banyak benda yang berlega, benda-benda sama. Cuma cara ulasan mungkin lain dan daripada orang yang lain. Tapi sebenarnya saya percaya kepada benda yang ulang-ulang ni, kefahaman orang setiap masa tu dia lain. Betul. Kan? Jadi cuma macam hari ni mungkin kita ada perbualan-perbualan yang lain ke apa, kita boleh teruskan perbualan. Apa cerita kita sebenarnya ini? Banyak kan. So antaranya macam mana nak menjadi mentor teknologi. Sebab nowadays ni mentor ni banyak mentor ni lah. So ni berkaitan dengan mentor teknologi. Betul. Dan juga kita mendidik ataupun bagi education yang baik kepada Gen Z menggunakan internet dengan cara yang betul. Okay. So Am rasa macam mana Am? Okay. Untuk teknologi ni, kenapa Am rasa apa? Orang muda kena get involved dengan teknologi? Kalau ya, kenapa? So memang kena get involved lah. So macam kita dulu, kita nak sesuatu pada zaman seusia kita, masa kita muda tu, kita nak sesuatu ilmu ni kita pergi library something, nak cari. And then sekarang ni ilmu tu boleh dicapai dengan mudah melalui talian internet saja. Okay. So bukan sahaja carian tu senang, information tu terlampau banyak. Okay. And then di macam-macam platform kan, access tu mudah, menjadikan anak-anak muda sekarang information tu overload untuk bagi dia. Maksudnya tak ada tapisan kan. Ada tak rasa akan berlaku impact dia sebab bila maklumat terlalu banyak ni, so bila ada orang dia boleh susun, untuk orang yang tak boleh susun maklumat ni, ada tak apa-apa implikasi dia? Sememangnya ada. Contoh dia memang terlampau banyak maklumat sampai tak tahu direction ke mana sepatutnya tuju nak pergi. So macam mana nak buat tu? So should be anak-anak muda kena ada satu clarity lah, kejelasan hidup ke mana dia nak.
sebagai macam kita sebagai seorang Muslim, ending dia kita nak ke syurga. Kita dah tahu dah the flow nak ke syurga tu apa kena buat. Dalam kerjaya pun, dalam kehidupan pun kita tahu apa the next. So information apa yang perlu aku ambil? Adakah kena ambil sikit macam ni, sikit sini ni, daripada sini? Boleh jadi tak kalau maksudnya untuk selamat, dia orang muda ni dia kena ada guide orang dewasa. Kena kawan dengan orang dewasa lah. Betul. Tu kita ajak masuk sikit, bro. Tak masuk lagi kan? Nak kawan. Tak. InsyaAllah nanti ada borang nanti pagi. Online nanti saya bagi 26 bulan. Jangan lupa tu. Sebenarnya ni macam ni macam Am kenal saya lama kan. Betul. Am sedih tengok, tak tahulah tengok ke tak. Ada selalu follow. Tapi saya yakin walaupun orang tu tak tengok, tapi somehow akan muncul kat mana-mana lah. So kalau Am tengok, saya punya perjalanan dari segi konten, pemikiran tu banyaklah berubah kan dari masa ke semasa based on pengalaman hidup dan apa yang saya lihat dalam society. Dan saya ada sedikit Allah bagi kelebihan, boleh cakap, boleh bina pengaruh. So sebenarnya kalau Am tengok, saya punya perjuangan sekarang ni adalah untuk mengembalikan kemampanan golongan lelaki. Okay, golongan lelaki ni bagi saya dia memainkan peranan yang penting dalam masyarakat, terutamanya all the youngsters lah. Okay, untuk orang-orang muda. So kita kena tolong dia orang sebab hari ni macam Am cakap tadi, ada teknologi, media sosial, internet ni semua benda dia datang dengan kesan sampingan dia. Jadi bila dia orang mungkin kemungkinan besar dia mudah untuk lost. Lost tu bukanlah dia sesat ke apa jahanam, bukan. Dia jadi hilang direction. Okay, itu belum kita kira lagi dengan environment sekeliling. Untuk banding ni memang standard kan, bandingkan hidup ni sama ada dia suka atau tak, entah macam mana dia akan terjadi juga. Okay, untuk bandingkan hidup orang lain apa semua. Sebab ada pula yang muda-muda dah beli GTR, bagi orang duit 1 Malaysia kan. Jadi macam mana dia ni boleh berjaya, aku masih sugul kan. Wajah pula tak handsome, tak ada girlfriend. So lepas tu datang pula benda-benda yang merosakkan otak kan, untuk dia escape. Contoh, sebenarnya bila escape ni antaranya dia cuba masuk dalam video games kan. Tu escape lah sebenarnya. Yang main ni bukan main yang sambil ini yang berjam-jam lamanya, dia 8 jam sebenarnya, dia bukan kejaya tau. Lepas tu ada pula yang ketagih judi online, ada yang ketagih minum-minum air yang bagi tenaga, macam-macam benda ni lah. Okay. So impact dia adalah kepada society as a whole sebenarnya. Just imagine kalau kita tak tolong sebarkan message ni, apa akan jadi 20 tahun daripada sekarang? Yang mana kita akan usang kalau hidup lagi lah. Betul. So kita akan dipimpin oleh golongan muda hari ni. Dan kesian kat dia orang, terutamanya lelaki. So itu antara benda saya punya message lah. Okay, berbalik kepada perkara dia tadi, Tuan. Perkara apa tu, Tuan? Tuan pun dah lupa. Teknologi, mentor teknologi. So apa yang perkara kita nak bangkitkan ni sebenarnya adalah macam Tuan Azam cakap tadi lah, internet ni tu terlampau meluas. Jadi tiada tapisan, dan apabila dia menerima too much information macam dia cakap tadi, tanpa guidance daripada orang yang mempunyai knowledge yang betul dan tepat, so dia orang boleh terpesong. Maksudnya salah anggap. Ni banyak perkara berlaku, salah anggap. Tengok contohlah macam kita punya perbualan dengan Dr. Roland, dia bagi kita data adalah bila orang terlampau banyak membandingkan diri dengan orang lain yang dia tak boleh capai, end up dia boleh datangkan penyakit-penyakit lah kan, macam sakit otak Saya suka panggil sakit otak sebab dia lebih keras. Apa sakit otak tu? Dia start dengan anxiety, depression dan sebagainya lah. Benda-benda melibatkan mental lah. So hari ni kita punya perbincangan lah, apa cara yang kita boleh pandu anak-anak muda ni dalam bidang berteknologi ni. Kita menjadi mentor. So macam mana kita nak bagi kesedaran awal, apa yang okey, apa yang tak okey, benda-benda macam tu lah kita akan bincang tu dia. Dia bincang? Macam ni Am? So kalau ikutkan tajuk besar dia, tugas kita lah, apa direction yang sepatutnya bawa. So kita ni yang geng-geng millennial ni is a agent untuk menyampaikan yang anak muda, ini this is yang kau patut buat. Okay. So Am rasa apa? So kita rasa kita kena buat satu garis panduan lah, apa benda input yang perlu diambil dan yang tak perlu diambil.
Selain daripada tu saya rasa content creator pun kena mainkan peranan saya rasa. Selain daripada mengeluarkan konten-konten yang sampah, konten-konten yang compare each other, konten-konten yang compete. Ada konten sampah ke? Konten sampah contoh macam mana? Konten yang langsung tak beri manfaat, akan tetapi konten tu membawa ketagihan melampau. Seperti contoh melayang tubuh dan badan. Dia tak ada manfaat tuan. Tapi dia memberi tahap ketagihan yang melampau. Contoh saya baru dapat data, saya rasa 2 hari lepas atau sehari lepas, ada seorang wanita, okay, isteri orang, anak 2 orang, boleh bertunang dengan lelaki lain dalam masa yang sama planning untuk kahwin. End up lelaki tu kena scam. Kat sini yang dimasukkan dengan kesedaran social media, kesedaran teknologi. Patutnya sebelum dia buat apa-apa, dia kena dig more tentang wanita tersebut. Macam mana dia nak dig more? Kan kita ada pelbagai platform social media dan sebagainya. Teknik mencari orang tu, kan kita boleh cari. Contohnya sekarang scammer ni belum luasa lah. So even though saya pun pernah kena scam. Banyak perkara yang kita pernah kena scam. So apa yang saya dapat belajar adalah selain daripada kita tak boleh nak pergi pejabat aja PM kita tanya dia ni nombor IC dia ni siapa, gambar siapa, tak boleh. So social media tempat dia. Sebab ramai orang akan buat silap. Tapi kalau orang tu dia tak post apa-apa kat media sosial, Dia macam nak tahu? Dia ada keyword-keyword tertentu tuan. Macam saya punya pengalaman, saya menggunakan keyword-keyword antaranya nama penuh. Ni masalah orang yang ni bagus je lah orang apabila letak nama penuh kat social media ni. So macam ni nak membendung daripada kena scam teknologi, kena scam social media, scam percintaan. Kita bukan nak ulas tentang Mamat tu buat kesalahan, tidak. Tapi kita nak membendung, kita nak bagi jalan supaya orang lain kat luar sana tak terkena. Maksudnya always kena check. Betul. Kadang mungkin apa, kadang ada yang desperate. Betul. Kan? Lelaki tu desperate nak kahwin, pasangan. Tiba-tiba ada perempuan cantik pula like gambar dia. Dia pula gambar pakai mask. So benda-benda dia kata, dia orang suka aku. Belum tentu lagi. Benda macam ni lah dia kena diagnose. Kenapa orang ni like aku tak ada pokok dan pangkal? Kemudian orang tu consistently setiap hari apabila kita publish gambar apa, dia akan like. Ni lah teknik-teknik scammer kat luar sana. Teknik apa, scammer berteknologi lah. Lepas tu dia akan bagi nombor account suruh transfer kan. Dia tu awal sangat lah, tu soon. Dia ada lagi. Dia start you kat mana tu? Dia dah start dia dengan jadi small macam conversation. Normal manusia lah. Betul. Lama kelamaan bila dia build up trust, apabila kita guna konsep nampak, kenal, suka, percaya lah. Dia orang pun guna konsep marketing lah. Kan? Mula-mula dia bagi nampak diri dia dengan cara dia like. Kemudian dia bagi dia sapa. Jadi orang tu start kenal. Bila dah start kenal, orang start suka, orang start percaya. Bila percaya, minta apa pun dapat. Okay, so hati-hati semua Maksudnya solution dia adalah bagi tahu dia orang kena hati-hati bila melibatkan teknologi ni lah. Betul. So saya nampak modus operandi ni daripada tahun seawal-awal Facebook masa tu. And ada perempuan-perempuan daripada Filipin, wajah-wajah ni elok kan. And then dia akan itu ada kes tak? Betul, itu pernah ada kes zaman tu masa tu. Once upon time ago macam ada kes tu. So modus operandi ni mungkin dia akan attack dulu yang orang yang terkenal dulu, and then dia kawan-kawan, sahabat-sahabat. Dia tengok dia ni circle of influence dia siapa. Siapa friend atau family dia. So dia akan add semua. So dia akan, lepas tu dia akan gunakan macam kita kenal sesama kita. Benar. Okay, so ada trust. Yep. Okay, so faham kawan-kawan semua. Check, tulis pakai pen. Okay. Dah je. Seterusnya sama kak. Macam mana menggunakan internet dengan betul lah. Maksudnya internet dengan betul ni, ajar cara mereka guna internet dengan betul. Tapi macam orang muda Twitter Mat? Depends. Tengok macam mana daripada segi dia punya selalu education dia. Twitter ni budak-budak you betul tak? Betul. Yang mana perak sikit dia lebih berat daripada TikTok lah. Tapi kita tak nak labelkan TikTok is tempat orang sekian. Tapi kebanyakan begitulah dia based on data. Pattern maksudnya Twitter tempat golongan pemikiran T20. Yep. Lepas tu TikTok tempat B48 ke bawah macam tu. Betul. Hampir macam tu lah. Tak kena uninstall TikTok. Orang senang cap kita nampak. Tapi kalau macam saya selalu buat untuk pemasaran lah. Kita punya golongan tu kita dah tahu sasaran tu kepada siapa. Walaupun dekat platform X so ramai golongan T20 yang ada education. Tapi buying purchase dia tak terlampau tinggi. Tapi macam X ni, dekat sana udah betul-betul freedom kan. Betul. Betul-betul freedom of speech lah. So apa mungkin implikasi dia kepada orang muda?
Adakah daripada X tu datang daripada outspoken tu? Maksudnya jadikan macam jadi culture dekat X tu kan. Macam kibai, mencarut apa benda tu kan normal kan? Betul. Adakah dia akan jadi culture? Kalau tengok kan based on data pada pilihan raya 2014 something, perubahan besar yang dibawa oleh golongan daripada X ni merubah banyak result untuk undian. So daripada situ kita nampak memang sangat ketara dia punya impact dia. Dan lagi semenjak Elon Musk take over ni kan. Betul. Lagi dia menggunakan sepenuhnya. Sebab kalau kita tengok platform lain ni dia memang ada macam konsep kontrol sikit. Polisinya agak polisinya keras control lagi, masih tak seperti X lah. X ni dia lebih kepada freedom. Sebab tu jangan terkejut kalau keluar punya muka-muka. Dan dia fast lah, dia cepat kan. Jadi untuk dia orang bawa diri dekat X ni macam mana? Maksudnya dia punya yang penting sekali semua orang kena ada jati diri lah, betul? Nak tak nak memang kena ada jati diri. Kita sediakanlah platform nama dia mungkin patuh syariah sekalipun. Kalau dia nak ada kesan belakang di sebalik dark side tu pun nak tak nak ada juga. Sebenarnya dia balik kepada individu. Betul. So kita kena educate cara guna dengan betul jati diri. Macam okey, macam mana dari segi boycott, adakah mengamalkan boycott ni? Apa pandangan? Alamak. Soalan berat ni. Apa yang berat dia ingat dia? Okay, kalau untuk macam boycott ni Tak apa, kita agree to disagree. Betul. Semua ada boleh pendirian sendiri, tapi nak dengar je. Macam saya akan pilih benda yang paling selamat dan tak memudaratkan. Ambil jalan, kata nak bukanlah ambil tengah. Kalau boleh kita nak lebih kepada apa yang berlaku daripada sahabat kita punya saudara mara di kesan kat Palestin tu kan. Kalau boleh kita ambil yang mana rasa tak ada platform lain, kita try guna. Contohnya makanan fast food tu ada option lain. Ada kedai cekiah, nasi lemak, makan nasi goreng, ada ayam. So kita prefer kat situ instead of nasi ayam ke nasi lemak lah tempat tu. Kalau macam platform kita tak ada. Ada pilihan lain selain brand ni? Tak ada. Platform media sosial lah maksudnya. Ada. Kalau ada pun, kalau Malaysia ni berapa banyak je. Okey, soal punya pendirian sebagai orang Islam, so kita belanja duit kita kat mana? Maksud kita akan ditanya nanti lah. Betul. So kita punya pendirian bahawa takkan spend dekat tempat-tempat yang secara terang-terangan menyokong Benar. yang rejim Z ni lah. Betul? Betul. Okey. Tuan macam mana tuan kalau ni just nak tanya lah. Ada orang ni dia tak kisah, dia support, dia boycott ke tak boycott. Tapi dalam masa sama dia memberi sumbangan juga kepada saudara mara kat Gaza. Dia cakap aku dah bagi sumbangan, tak kisah aku nak minum ke tak tu macam mana? Kira balance ke tak balance tu? Timbang tara tu. Tak tu saya cakap sebenarnya dia very subjektif. Very subjektif. Kalau kita nak hurai bab contribution on the company ni, macam kita orang business kan, kita faham lah. Dia sebenarnya setiap company tu dia ada expenses lain-lain apa semua kan. Dan memang ada certain company yang disenaraikan tu memang tegak je, memang dia ada kepentingan dekat sana. Okay, yang mana tegak-tegak tu kita jangan ada berbelah bahagi dah. To be, maksudnya ini saya punya cadangan kena betul-betul confirm. Tak payah berbelah bahagi dah. So kalau confirm lah. Dan apa yang dan kadang-kadang apa yang agak menyedihkan kalau tengok dekat, ialah semenjak muncul TikTok ni, jadi macam-macam semua nak buat konten. Jadi mungkin dia tak ada idea nak buat konten apa bila dia tengok benda-benda ni tengah jadi satu perbualan yang hangat. So dia pun cuba masuk lah. Dan kadang-kadang apa yang sedih tu, saya suka tengok orang muda dia ada rasa berani untuk berdiri bagi tahu bahawa ini tak betul. Saya suka. Cuma kadang-kadang ada orang mungkin yang lebih dewasa disangkal budak tu. Kan dia kata contoh, oh kau pun tak okey bla 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 bla, faham tak? Bagi saya kita jangan hancurkan semangat orang muda bila dia berani bagi tahu benda tu tak betul, kan? So katakanlah dia tu sebagai individu tak apa, itu doa dia semua dia jadi lebih elok, itu je, kan? Saya punya cadangan macam tu lah. Dan dah bertelagah pula dah. Sebab dan contoh lagi komen yang selalu ada, sekejap je ni boycott ni 3 bulan betul habis lah. Okey, tak apalah.
katakanlah 3 bulan pun, sekarang ni kita kena faham, bila orang tak spend dekat sana, agak-agak manusia tak spend ke? Tak, jom fikir logik. Manusia still spend Manusia akan berbelanja sebab selagi mana ada manusia ni dia ada kehendak, keperluan tentang hidup dia kan, terutamanya kehendak. So bila ada duit, automatik dia akan rasa nak berbelanja. So bila kita ramai-ramai bagi tahu bahawa ni semua menyokong gerakan apa sana, so walaupun katalah 3 bulan, at least kita still win. Cuba tuan bayangkan bilakah masanya untuk kita ni usahawan tempatan boleh take over market yang diorang telah lama monopoli kat negara ni. Bila waktu dia? Tak ada peluang. Betul. Tapi bila ada isu macam ni, walaupun 3 bulan, we still win. Betul. Contohlah kata dulu orang tu, dia tak pernah try lagi local brand, usahawan tempatan ni jenama sebab dia pelopori oleh jenama-jenama ni. Tapi disebabkan berlaku seperti sekarang ni, dia pun bagi peluang, dia spend duit dia beli dekat kedai-kedai macam ni. Contoh kopi lah, macam Kopi contoh. so pergi ke Tiba-tiba S, dia lepas tu beli, mint dia rasa coffee. okey lah. Terus Mint jadi coffee regular customer. Walaupun 3 bulan, tapi lepas tu dia akan stay. Betul. Kan, jadi spending power dia beralih kepada usahawan tempatan. Macam diorang ni semua, company besar. Dan contoh kalau katakanlah diorang sale dia drop. That's how the world works. Kan, memang kita pun usahawan juga. Kita usahawan kecil. Ingat waktu corona bana? Kan, yang cucuk ni diorang pun ada terlibat supply juga, betul? Betul. Kan? So kita usahawan kecil, berapa ramai separuh mampus. Betul. Nak bayar gaji staff, tonggan terbalik. Betul tak? So itu tanggungjawab setiap company lah. Kan? Dia kena cari jalan lah macam mana dia nak solve masalah gaji pekerja ke apa benda ke. Betul. Yang ni baru impact berapa bulan je. Dia dah ambil leave ke pekerja kan. Kita pernah menghadapi nak bayar gaji, jual berbagai, nak golok gadai untuk nak make sure staff ada makan nak tersedia. Tak, I think walaupun 3-4 bulan dia punya impact multi-million duit lah yang membuatkan, sebab I think satu dunia buat benda ni. Even kalau kita tengok berita baru pun dekat US I think yang Starbucks pun hampir nak tutup lah, melingkup disebabkan bukan sebab orang boykot je, sebab orang buat keganasan terus kat dalam kedai. Tapi kita tak kita tak sampai level kita tak macam tu lah. sokong lah. Melakukan keganasan tu kita tak sokong. Betul. Dia tegar lah dalam agama. Memang saya tak sokong sesiapa yang mencarut-carut ke pergi tendang pintu ke. Tuan, dia tak boleh. Ekstrim macam tu tak okey. Ada satu yang ekstrim ni, saya dapat data ni daripada sekolah tau. Oh, ini paling best. Anak saya balik, dia cakap dengan saya, KitKat tak boleh makan, S tak boleh minum, Nestle tak boleh sebab dalam tu ada bom. Uish. So macam mana otak budak tak rosak? Actually as a parent, I think, tak tahulah siapa parents yang cakap kat anak dia, so anak dia very loud in the school talk about it. Oh, maksudnya sama-sama ke diorang tu dia cakap pasal tu. Tak boleh, ada bom. So saya dapat data. Setahu saya tak pernah ajar. Saya tak pernah cakap dalam tu ada bom. Should be as a parents kita kena bagi tahu. Educate betul-betul lah. Betul-betul. Kenapa kita tak boleh support? Because of nombor satu, this brand datang daripada negara sekian. Negara sekian pula dia akan bayar tax dekat negara tu. Negara tu pula ambil sebahagian daripada duit tu terus bagi saluran ataupun brand tu terus direct bagi saluran di sana. Tak boleh nak simply cakap dalam tu ada bom. Tuan bayangkan, tak ke rosak otak budak. Saya pening sepanjang perjalanan nak menerangkan perkara dan terpaksa kena terangkan dengan budak umur 6 tahun. Sebab tu kena education parenting ni pun salah satu benda yang kita kena ambil itu yang kerja kita tu memastikan lelaki jadi otak dia function. Ini semua datang daripada bila sebab tu dalam apa-apa kita buat ni kita tak boleh ekstrim. Yes. Kan, dia mesti kena jalan wasatiyah, sederhana. Ni betul. So bila ekstrim ni dia jauh daripada rasional. Agama ajar kita dia bersederhana. Betul. Maksudnya kita buat, kita faham kenapa kita buat. So apa implikasi dia? Kalau aku spend duit sini, apa kemungkinan bakal berlaku? Dan aku ada option lain. This is the time aku boleh support local entrepreneur, usahawan-usahawan lokal. Dan memang betul kadang saya pun setuju, bukan semua usahawan lokal champion. Ada orang nak support usahawan lokal, pergi-pergi tak okey. Kan? Tapi tak apalah, at least kita dah bagi try. dia on chance dia. Kita dah Lepas tu bagi. try je lain. Betul. Kita bukan cakap kita support ni semua, tapi yang mana tak okey lah. Contoh macam orang datang
kedai min kopi ke tak sedap ke, okay, tak apa, kita improve lah. Kan kita bukan nak orang support tu because of sentiment kan. Betul. Kita nak orang support at least bagi can. Betul. Divert the economy tu dekat usahawan tempatan ni. Yang mana kau rasa okey, teruskan support. Yang mana tak rasa tak okey, tak apa, bagi tahu dia orang apa dia orang nak improve. Mudah-mudahan dia orang pun improve. Dia nak cerita pasal support ni, saya pernah, yalah kita pun ada intention nak support local kan. Dia punya problem is bagi saya memang akan cuba support, and then kalau tak okey, contoh minum kopi kan. Saya suka minum kopi. Kita bagilah feedback. And then feedback tu yang boleh membolehkan local punya produk tu naik. Ni tak, kita suka lebih tak sedap, kita ambil shoot gambar, video, viralkan dah. Tak pasal-pasal esok tutup. Sepatutnya sebagai seorang manusia ni, kita kena bagi feedback. Cakap ini kopi ni elok dah. Feedback membina. Ni kedai ni kenalah dekor elok sikit. Feedback macam tu lah. Tak, bila dia viralkan tu yang too much information datang daripada site dia, bukan daripada site pemilik kopi. Itu yang buatkan orang tak ada tapisan baca, tak sasal. Betul, ada je geng-geng lain yang kata okey je. Betul. So takkan disebabkan dia seorang punya rasa, mungkin tekak dia hari tu terkena batuk cekunya ke. Kita tak tahu kan, mungkin tersalah tune jadi rasa dia tak ngam. Tapi okey je, kita nak play fair game. Support local. Yang mana tak okey, dia punya servis semua tak okey, tak payah support dah. Carilah lain. Tapi cari lain, alternatif dia local ke? I think yang mana ada alternatif. This is a good time for local brand untuk improve Sebab along the way dia kena ambil advantage on apa yang berlaku sekarang Sebab bila dia ambil advantage, ambil kelebihan apa yang berlaku, dia boleh improve dia punya brand. So orang makin tahu. Kadang-kadang orang tak tahu. Dia terbatas pengetahuan tentang local. Itu saya cakap, sebab selama ni this big brand semua, dia dah lama dah control kan. Market ni dia dah control. So ini waktu dia untuk pecahkan dominasi tu. Betul. Tapi kena fight like a man lah, kena andal lah. Sebenarnya lokal lagi kena support lagi kuat lah. Kena bina brandnya lagi power. Sebab macam brand-brand luar pun cuba try to adapt macam mana market Malaysia ni, negara kita ni. Macam brand McDonald kan, dia try untuk buat nasi lemak McD. Sebenarnya nak dekat dengan kita punya macam orang Kelantan lah. Betul, McD, Capchi. Padahal tu brand luar, tapi dia nak cuba localkan. Lepas tu dengan menu dia kan, kita pula terbalik. kita nak jadi yang sana. Kita dah jadi French lah, apa Walter lah, apa cuba buat nama Raup Barbershop. So kita boleh tengok benda-benda ni. Kalau kita nak support lokal, kita boleh tengok tiru wasi daripada negara seberang Indonesia. Diorang memang very supportive lah. Kat sana ada kopi, kalau dari segi kopi, ada kopi kenangan. Market untuk Starbucks masuk pun tak boleh. Dan betul, saya dengar kat sana even 7E pun tak boleh survive. Mampu je kena tibai dengan Indomaret. Indomaret take over. Kopi kenangan daripada Indonesia. I think dah masuk lah kat Malaysia. Saya rasa saya baru kena tadi. Pasal tadi ada 3 awal pagi tu kan. So pagi tadi. Kalau tak airnya dah cair. Tapi dah masuk lah. Dan dia adalah brand yang agak powerful kat sana. Dan investor dia daripada Jay-Z dengan Serena Williams yang main tenis ke apa. Dia yang invest untuk pasaran di Indonesia. So far clear lah. Apa brand tu kita nampak dia tak kena digging more lagi demi data. Walter. Tak, tuan kena bagi tahu nama Walter tu tuan, supaya orang tak salah faham. Dia tak tahu orang Jerman mana invest kat brand ni. Tuan muka depan letak dia. Tuan kena bagi tahu tu tuan. Saya dah selalu cakap. Selalu cakap. Okay, lepas tu maksudnya bagus lah untuk kita buat gerakan ni kan. Banyak impact lah sebenarnya. Ada je segelintir yang tak setuju. Okey. Yang kedua dia, satu lagi sentimen yang kita boleh tambah lagi kenapa kita perlu elakkan benda-benda yang daripada diorang ni. Jadi kalau kita tengok yang diorang yang top-top ni, bukan healthy pun. Betul tak? Merosakkan kepala otak. Kau bayangkan lah, diorang buat untuk katakanlah set untuk budak-budak kan. And at the age of macam tu, membesar dengan MSG apa semua, jangan pelik kenapa bila umur 20
isu mental health ni banyak berlaku. Tuan fikir logik kenapa? Semua orang cakap bincang pasal kenapa ni dan sini, tapi orang tak cerita pasal isu utama dia. Apa dia orang consume. Dia punya Yang suruh tu. Root of cause dia ni apa. So jadi boleh gunakan keadaan sekarang ni, hikmah dia, kita switch amalkan gaya hidup sihat, makan makanan yang berkhasiat. Faham tak? Macam tu. Tapi betul lah, kita bukan nak halang orang meniaga benda-benda tak sihat ni. Sebab at the end of the day, orang tetap akan bidas juga. Sebab akhirnya orang makan sebab sedap. Kan? Kaki dah tak ada pun makan lagi. Kenapa kopi? Untuk tuan tahu tak? Jenama Ash tu, warna hijau tu, dia masuk Australia, dia tak boleh survive. Sebab apa? Australia ni dia memang dipelopori oleh specialty coffee. Maksudnya orang memang minum kopi tu, dia memang tak ada gula. Jenama Ash ni, kalau orang kita yang main suka, apa tuan dia order? Caramel. ADL apa semua ni kan. Upside down saya pun tak tahu. Kadang-kadang kita beratur ni, order je lah kopi, apa benda susah sangat. Dia semua benda yang manis. Dan itu memang sebab tu dia boleh survive kat sini. Orang kita memang kalau contoh susu pekat. Penganut susu pekat. Kalau pergi mama, minum kopi apa? Kopi tarik. Kopi tarik tu apa? Susu lebih. Kopi kan, kacau yang serebuk tu, letak susu pekat. Dia latih juga tu. Cuma latih pemekatan. Ya. Dia latih lah sebenarnya. Cuma kita order kat mamak, tak adalah panggil latih. Kopi Kita panggil dia kopi satu. Kalau kosong kita panggil kopi bukan Americano. Americano long black. Jadi bolehlah kita ajak orang untuk perlahan-lahan ni kan, amalkan gaya hidup sihat macam tu. Kita kalau sini lebih kepada kopi tenggek tak? Kita kan sebelah sini kan, belah-belah Asia ni kopi tenggek. Macam itu lah. Tadi isu dia adalah local brand kena ambil advantage lah kan daripada apa yang berlaku tu tak. So kita pun dah bidas. Okay. Apa pandangan korang tentang work ethic di kalangan orang kita? Tuan ada biasa ada staff, Azam ada staff, dan work ethic. Baru-baru ni kerja. Baru-baru ni apabila salah satu channel podcast bernama Bual Tun Dr. Mahathir Mohamad, dia menekankan terhadap orang Melayu kena ubah culture tu. Masuk culture Melayu ni apa? Contoh berlaku kematian, tahlil 7 hari 7 malam. So kalau kita contoh kematian, so sedih benda tu tuan. Bukan. Maksud dia macam ni. Kalau orang tu duduk Kuala Lumpur, kampung Johor, berapa masa nak dia ambil kan? Dia perlu cuti yang lama. Depends lah. Okay, contoh apa lagi culture Melayu. Tak, sekarang ni cerita dia etika kerja. Dia kena daripada situ dulu tuan. Sebab daripada culture. Kenapa? Maksud 7 hari cuti. Tak, contoh kenapa ada lagi orang Melayu yang boleh berjaya? Apa beza dia dengan orang Melayu tak berjaya? Work ethic. Kenapa work ethic? Sebab didoktrin. Orang yang tu dia berubah dari segi culture dia. Bangun paginya, cara hidupnya. Adakah budaya tu memberi kesan bekerja? Boleh jadi tuan. Budaya. Boleh jadi. Budaya dalam keluarga. Boleh jadi. Apa contoh budaya dalam keluarga yang boleh bagi impak kepada orang tu bila pergi kerja? Dia macam ni. Contoh culture Melayu lah. Selain daripada yang saya sebutkan tadi, contoh kita tolak tepi lah sebab kata ni benda ni berat. Tapi technically, cuba you all ambil masa sikit untuk fahamkan benda-benda yang macam tu. Contoh restu, budaya siapa? Restu? Dapat restu budaya siapa? Restu. Hari ni mak saya nak pergi kerja. Budaya siapa? Melayu. Culture Melayu betul. Kalau kita pergi ke Australia, ada ke budaya tu? Mungkin tak ada. Tak ada. Tak nak pergi. Tuan banyak jalan selamat. Tuan banyak. Tuan ajak kita bincang. So maksudnya work ethic ni dia kena start restu ni macam mana? Restu ni macam mana? Sebab orang kita ni memang hidup dengan restu. Contoh katakanlah dia nak pilih satu kerjaya. Dia sanggup cancel cita-cita dia. Sebab aku tak restu kau. Jadi kita faham kejayaan sama dengan restu. Restu sama dengan kejayaan. Tak ada restu tak berjaya. Faham? Sebab tu kena macam nak cangkal pun. Sebab tu culture tu kena change. Maksudnya doa. Tak, nombor satu nak tanya betul ke? Restu sama dengan berjaya. Rasa? Saya tak setuju. Sebab apa? Itu pada kita dengan antara kita dengan Tuhan kan. Bukannya antara sebab kita bukan buat dosa tu kan. Dia bukannya antara kita dengan siapa yang jaga kita dulu. It's not tu. Tapi yang penting Tuan berhenti dulu kerja kerajaan.
Kan? Tuan Menteri Kerja bagi tahu parents tak? Saya berhenti Lepas tu parents ada kecewa tak Tuan Menteri Kerja? Okay, hidup kita orang jalan seperti biasa. Tak, bukan, parents ada kecewa tak Tuan Menteri Kerja? Tak ada pun kecewa. Kenapa kau tinggalkan logo kepala rimau ni kan? Tak ada cakap apa-apa. Cakap okay, janji kau hidup. Sebab apa? Restu tu tak ada konsep tu. Okay, dia untung lah. Tapi diorang yang tengok ni, kebanyakan dia hidup dengan macam tu. Ada yang setuju ni okey lah. Yang jenis jinak ikut semua. Maksudnya daripada dalam perut, mak dia dah start letak buku sipir atas perut dia. Ada macam tu. Pernah tengok cerita Three Idiot tak? Benar. Kan, yang Amir Khan tu. Macam tu Tak, lah konsep kalau culture kita Melayu letak surah Yasin bawah bantal. Itu culture Melayu. Dia dia banyak libat ni. Kita Doa selamat dengan Yasin. perlu diterangkan lah kenapa akibat. Kalau contohlah saya dulu kerja government and then kita exit. Ceritalah kenapa kena exit. Tak perlu dah cakap minta restu. Cakap kita nak buka lagi banyak syarikat. Ada nak bagi harapan kepada kita tinggalkan tempat kerja lama. Ada orang akan masuk. Okay. Itu lagi baik. Ada itu lagi baik. Itu tak payah restu ke apa, itu lebih baik. Bagi harapan ke orang tu lebih baik. Kita berhenti, kita buka, kita bersama dengan Walter, ramai orang join kita. Kerja bagi masa ni. And then saya pula exit, buka lagi. Lepas saya berhenti tu ada orang masuk ganti saya tu kan. Itu lebih baik daripada restu tadi. So maksudnya restu ni Tak, dia punya pokok dia tadi tu pucuk kat atas dia work ethic. Tapi dia berkait lah. Maksudnya macam mana kita dididik. Contoh lah, saya ada experience bekerja dengan company US. Saya pun tak tahu company itu dulu Yahudi punya. So lepas tu baru dapat tahu monggigih tu kan. Lepas tu dan saya beralih kepada company Jepun. Culture kat dalam tu dah sangat berbeza. Maksudnya adalah culture daripada apa? Dua jenis company yang punya bangsa yang berbeza, yang punya dua culture yang berbeza. So work ethic saya menjadi lebih bagus apabila saya bekerja dengan company Jepun. Okay, apa maksud work ethic? Etika kerja ni macam mana? Apa yang kau faham? Tuan suka pusing balik, pusing masuk dalam roda. Tak, saya tanya dulu, work ethic, etika kerja ni macam mana? Dia banyak perkara. Antaranya kalau kita senang nak faham lah. Jangan saya nak cari simple ni. Conflict of interest pun salah satu etik. Contohnya kita bekerja dalam satu company, kemudian kita buat benda lain kat luar, kita panggil conflict of interest. Kita bawa, terbawa. Tidak beretika. Tidak beretika dia lah. Contoh saya dulu kerja kat Walters. Ada rahsia syarikat, saya bawa kat company lain. Bawa rahsia tu pergi implement kat situ. Jadi this is beretik lah. Etika tu tak patut lah etika kerja. Tu salah satu contoh yang orang kena mudah fahami lah. Orang dia kena faham. Bagi saya ni etika kerja ni sebenarnya tanggungjawab. Betul, sebenarnya tanggungjawab sebagai seorang yang ada tanggungjawab. Sebenarnya saya rasa kita lack on rasa responsibility tu. Saya rasa bila kita kerja atau buat apa-apa, rasa responsibility tu tidak ada. Rasa tanggungjawab terhadap kita punya rice bowl. So benda ni yang lack sebenarnya. Isu dia, kenapa ini berlaku? Adakah sebab kita membesar dengan ada rasa macam victim mindset? So kita rasa aku adalah mangsa, orang lain jahat. Dan kalau kita tengok hari ni, kalau kat media sosial, kalau bab-bab majikan ni apa semua, memang orang tiba cukup. Seolah-olah majikan adalah syaitan. Sedangkan majikan ni adalah manusia yang pagi petang siang malam membuka peluang kerja. Tuan bayang, tuan meniaga. Tuan berhenti kerja apa semua, meniaga. Samalah, dia orang ni mungkin satu hari jadi usahawan. Pagi petang siang malam bergolok bergadai, buka bisnes, membuka peluang kerja. Tiba-tiba korang yang kena marah. Korang yang salah. Ini semua salah korang. Macam mana? Jadi kelakar. Dari segi productivity macam mana tuan rasa? Adakah rasa productivity kerja tu makin merudum? Contoh satu job, dia punya SOP dia 12 hari baru siap. Dulu dekat government apa? 14 hari. 14 hari bekerja. Sebab kita faham tengah hari hantar anak sekolah. Pukul 10 minum dulu. Pukul 10 minum dulu. So, macam mana? Saya rasa tentang work ethic ni dia adalah salah satu latihan juga yang diimplementasikan. Macam mana nak repair benda ni? Setiap badan lah. Contoh macam kalau company, represent company tu, dia perlu Kenapa contohlah kita bukan
membanggakan siapa? Contoh lah, kita katakan negara-negara yang membangun kan. Korang tak rasa ke? Antara salah satu faktor adalah dia punya work ethic dia. Responsibility, tanggungjawab. So, katakan negara kita. So, isu utama dia adalah kemampanan modal insan. Kalau as a human tu, dia tidak menjadi orang yang seorang high achiever tanggungjawab dan berlaku dalam skala yang besar, macam mana nak membangunkan negara? Contoh, tak kisahlah sekecil-kecil apa pun jawatan. Contoh, saya pernah pergi satu company ni nak beli barang. Okay. Datang belum tutup. Kalau ikut operation hour belum tutup. Lepas tu cakap kita dah tutup. Sebab apa? Sebab dia nak balik. Faham tak? So, sebab apa bagi saya isu dia kenapa tau? Diorang ni semua tak salah sebab diorang tak faham. Pertama, parents tidak memainkan peranan untuk memahamkan anak dia. Contoh, bila kita kerja kerajaan dengan kerja swasta ni beza. Cuba kau yang recall berapa banyak parents yang ajar benda ni. Ni kita kena repair lah. Contoh, kerja kerajaan ni macam mana dia berfungsi. Bila anak tu dah besar ajar dia. Okay, kerja kerajaan ni dia macam ni. Setiap tahun kerajaan akan ada bajet tertentu untuk kementerian apa? Tuan kerja di mana dulu? Kementerian Perumahan. Kementerian Perumahan contoh. Dia ada contoh bajet dia 3 juta. Inilah cost operation, gaji orang, maksudnya apa jadi pun, corona bana ke, demam kapialu ke apa benda, semua akan dapat gaji macam biasa. Faham? Dia ada fund terus allocate. Manakala untuk kerja swasta, terutamanya company-company kecil, dia orang dapat dana daripada mana? Tuan bayar gaji datang daripada mana? Sales, jualan. Daripada sales, okay? Jadi, kalau orang-orang yang dalam company tu tidak ambil berat terhadap tugas dia yang mana memberi impak terhadap sale, apa akan jadi kat dia? Dia tak ada bergaji. Mudah. Yes. Dan kemungkinan besar tak ramai orang faham how it works. Sebab korang tahu tak, kalau kita sit down dengan budak muda, katakan dia orang kerja company kecil, dia ada bos kan. Pemahaman majoriti daripada dia orang, gaji dia ni dibayar oleh bos. Maksudnya duit pocket person ni. Dia saya pernah tanya. Ya, dia orang ingat tu bos bayar gaji. Dia ingat bos ni banyak duit. Sebenarnya bos bayar gaji dia based on daripada sales tu. Jualan ada untung betul. Daripada untung tu beda ni aku. Okey. Lagi satu contoh kita kena bagi tahu kepada dia orang yang kerja kan, macam saya kerja. Saya kerja dulu, saya tak pernah pun rasa kenapa bos aku kaya. Sebab bos memang kena kaya, sebab tu dia jadi bos. Logik tak? Logik. So kita kena faham kan kenapa bos kau kaya. Oh sebab dia bos. Kenapa bos selalu tak ada kat office? Sebab dia bos. Tak, bukan. Kita nak bagi tak, orang faham. ingat bos tak ada kat office tu, dia ingat duduk rumah banyak. Tak, bos pergi cek sale, pergi cari projek. Kita nak faham role ni, how it works. Sebab saya yakin kalau kita bagi kefahaman yang benar, saya tak tahulah kat sekolah dia ada ajar ke apa benda, sebab saya dah lama tinggalkan sekolah kan. Saya tak tahulah dia ada ajar tak bagaimana dunia ni berfungsi. Sebab saya yakin bila orang tu selalu marah orang lain, kemungkinan besar dia bukan jahat, dia tak faham je. Saya yakin ramai orang marah-marah sebab dia tak faham. Betul. Setuju. Salah faham. Contoh hari ni kalau kita buat program kena bayar, orang marah kenapa bayar? Dia tak faham bahawa dunia ni semua ada kos. Hidup ada kos. Semua. Contoh kau pergi sekolah kerajaan tu kan, kena bayar tak? PABG, yuran apa semua. PABG je. Yuran kena bayar juga. berapa? Yuran tak bayar semualah. Tak bayar dia ada sikit subsidi lah. betul. Ada subsidi Betul. sikit lah. Okey, subsidi tu siapa bayar? Government. Kerajaan bayar, betul? Based on duit rakyat juga. Ya, maksudnya berlakulah transaksi kat situ. Betul. And kesan dia, anak-anak rakyat ni pergi belajar, kebanyakannya free. Betul. Banyak free lah. Kebanyakannya free. Contoh pergi hospital, Bayar RM1. bayar RM1 sekali RM1 dah jadi belum? RM1. Okay. So pergi bayar RM1. Kalau kerja kerajaan langsung tak bayar. Tapi contoh dia ambil paracetamol tu, ada kos tak paracetamol? Ada. Kos ada. Kan ada company yang pharmaceutical industry ni supply kat kerajaan, berlaku transaksi. So ini kerja kita lah.
rare breed punya kerja. Kena explain dekat kita punya generasi ni how the world works. Itu punca dia saya rasa. Orang tak faham. Sebab tu lack of work ethic lah. Sebab dia kan dia tak faham. Dia asalnya daripada At the beginning keturunan tu sendiri. Sebab tu dia orang kena keluar. Kita tak boleh ubah dah. Dia kena ubah lah culture tu. Dia tak boleh ubah mak bapak dia. Dia kena create new one. Contoh, ramai budak-budak I ni silap. Dia baru lepas baca buku Robert Kiyosaki, muka surat 3. Balik dia marah bapak dia. Money work for us. Don't work for money. Tapi dia duit pun tak ada. Marah bapak dia. Kepala otak kau dah bergaduh. Okay. Dia orang tak faham. Sebenarnya kita tak boleh ubah dah pemahaman mindset satu orang yang telah mengamalkan satu pemikiran selama 40 tahun. Mana kau siapa datang nak ubah? Tak, kau kena ubah kau dengan kau punya generation seterusnya. Itu je. Betul. Bila mak bapak kau cakap benda yang bercanggah dengan apa kau faham, angguk je lah. Betul. Tak payah lawan. Maksudnya kita create benda baru lah. Create the new generation. Itu yang saya punya gerakan ni. Dulu kita tak ada exposure ni tuan. Mana ada exposure macam ni. Semua orang terganting pumpang-pumpang. Tak tahu pokok bangka. Kita ditanamkan minda kita itu je. The only way untuk survive, pergi sekolah, masuk universiti, pergi Cemerlang, pergi kerja. Ya okay, yang pergi kerja pun sampai sekarang ada stigma dia. Yang siapa kerja baju masuk alam orang berjaya. Pakai t-shirt tak berjaya. Ada ke? Ada tuan. Tak, tu mungkin mak-mak dulu lah. Pemahaman dia, oh dia ni kerja pejabat. Dia faham kerja pejabat tu adalah berjaya. Contoh, ada segi, contohlah kita anggap orang yang dipandang tinggi dalam masyarakat, katakanlah doktor. Doktor ni orang pandang, dia seolah-olah dia pandai semua. Padahal dia adalah ahli dalam bidang perubatan je. Oh dia ni doktor pandai ni. Betul? Betul. Sebenarnya dia adalah orang yang mengamalkan apa dia belajar. Betul. Dia ahli dalam bidang dia. Tapi bila datang contoh orang tu katalah Azham, dia handal buat kaligrafi. Kenapa tidak dihormati seperti mana doktor? Sedangkan dia ahli dalam bidang tu. Betul. Setuju. Mungkin sebab doktor ni bermain dengan nyawa kot. Jadi bermain dengan nyawa orang tu dia pandang. Okey, katalah bukan doktor. Katalah lawyer. Engineer dengan lawyer. Faham tak? Orang pandai ni. So benda-benda macam ni, stigma ni yang kita kena tanam bahawa selain daripada doktor, lawyer ni semua berjaya, tukang orang gunting ni rambut kan? yang mana dia expert ni, dia pun berjaya. Contoh, tukang gunting rambut. Tukang barber. Dia adalah engineer kepada rambut. Betul tak? Yeah. Ada perkara, menara semua kat atas boleh Contoh buat. yang ni, yang edit video apa semua. Tu sama lah. Kenapa kita itu saya cakap, kita kena, maksudnya bukan ini salah. Kita kena bagi tahu orang bahawa ada alternatif lain. Bukan satu jalan je. Perkara tu siapa nak luluskan tu? Supaya apa nama content creative, barber ni sebagai satu. Ada orang ada yang kena luluskan. Ni pun salah satu juga perkara. Nak tunggu lulus dulu. Betul. Nak tunggu lulus. Berjaya tu subjektif kan. Subjektif. Dia kalau okey, dia subjektif tapi jangan sampai jaga hati. faham. Contoh kan? Contoh, dia ni belum usaha lagi. InsyaAllah. Belum usaha lagi tau. Maksudnya dia belum cuba buat apa sahaja cara. Okay. Kemudian dia terus pilih apa benda yang dia tak nak buat yang susah. Dia ni lah berjaya. Berjaya untuk aku. Tak aci lah. Ada. Memang betul subjektif. Kan? Tapi jangan jadikan subjektif itu sebagai satu alasan untuk kita menidakkan kebolehan dan kemampuan kita sebelum kita try. Contoh hari ni kenapa ramai orang rasa duit tak penting? Cuba tuan pakai kenapa? Jaga hati? Mungkin jaga hati, sedapkan hati. Sedap hati? Lagi? Kenapa? Kalau ada duit dah jadi setan? Mungkin. Okey, bagi saya kenapa orang rasa duit tak penting? Sebab dia tak faham bagaimana duit bergerak. So kita kena fahamkan dia, duit ni adalah akses terhadap banyak pilihan dalam hidup. Itu je. Betul. Jadi kalau kau nak banyak pilihan dalam hidup, kau kena ada duit. Baru Contoh boleh akses. Am ada anak. Am hantar anak Am sekolah kat mana, Am duduk mana. Okey? Adakah tempat itu yang Am nak hantar atau Am tak ada choice? Kenderaan yang kita pakai. Adakah itu memang kenderaan kita nak pakai atau kita tak ada choice? Mungkin sebab ada duit kita ada choice. Pasangan yang kita ada katakan setia sekarang ni. Sabar, tuan. Betul ke setia atau tak ada choice? Sabar tuan. Yang Macam tu contoh. Bukan. Bukan contohlah. Tak, kita kena realistik dengan hidup ni. Banyak bab duit tu.
Contoh katakan kita dah pernah sekolah, macam mana kita sekolah dulu, kita something wrong somewhere. Why not aku boleh dapat better education dengan better environment, better lauk. Contohlah lauk tu, aku kantin apa lauk tuan. Macam mana kita harapkan anak kita boleh jadi seorang pemikir hebat yang akan membangunkan negara, bangsa dan agama dalam keadaan lauk dia orang kat tu. Apa macam mana? Oh, lauk yang macam ibarat cucuk-cucuk mi goreng tak dijelur dulu tu masak. Belum ikan yang keras. Tapi cerita pasal sekolah macam apa yang itu cerita soal kantin lah. Cuba yang kita government kita buat sekarang. Dia try implement toilet yang satu sekolah 70,000 tu. Apa kesan dia? Oh, kesan kepada toilet elok. Saya tak pernah jumpa lagi orang dia kencing tempat elok, otak dia function. Tapi saya sokong lah. Kita pernah sekolah dulu, macam mana kita tengok bakal ladak kat situ kan. Sampai sanggup tahan nak pergi toilet. Bagi saya sebenarnya buat yang toilet yang elok pun dah okey. Kan tukar sebenarnya okey lagi satu mungkin ramai tak tahu. Benda-benda simple je ni, contoh jamban tu kan dia ada pemegang atas tu. Itu wear and tear. Berapa ramai pakai sampai ke tiup pasang gegala? Itu yang kuning. Faham tak? Betul. Tak ramai orang tahu dia wear and tear. Betul. Lepas 6 bulan kau dah lagi duduk nyak atas tu, tukarlah, buang. Beli kat Shopee ada macam-macam, ada yang look sinar, ada kerang sikit. Masih lagi di sekolah. Okay. Saya nampak macam ni tau. Kita setiap kali memilih pemerintah ni, kita harapkan sesuatu daripada pemerintahan tu mengubah sesuatu yang besar. Tapi drastik lah, cepat. Terlalu drastik. Dia orang nak okay, nak allowance 500, nak berbagai lah. Apa yang saya dapat lihat kerajaan terdahulu pernah buat, dia tukar kasut sekolah putih ke hitam tu, impact dia sangat tinggi sebenarnya. Dari segi pengurusan dia. Pengurusan masa kapur nak ni, daripada mak dia nak kapur tu baik mak dia berniaga bagi perubahan kat keluarga. So ada boleh banyak masa. Ada banyak lagi lah kan. So walaupun yelah, walaupun sikit dia kan, sikit dia. Tapi dia bagi betul, impak. saya dulu letak belakang peti air. Kuningnya dia. Lupa ambil. Tapi ada orang tak setuju kan. Sebab dia kata kita jadi tak berdisiplin. Sebab boleh, tak dia tak setuju. Nak tekankan disiplin tu adalah cara betul. Kelas lain lah nak training budak tu lah. Tak betul. Bagi saya apa yang saya belajar kan, pertama untuk anak-anak lah, penting dengan siapa dia orang kawan. Sorry to say lah, don't just imagine lah. Kita bukan hina orang tak. Kita just nak galakkan orang supaya dia faham kenapa duit memberikan impak besar dalam hidup. Duit ni dia macam kunci. Lagi banyak kunci kau ada, lagi banyak pintu kau boleh buka. Matlamat dia untuk menjadikan kehidupan lebih baik. Faham tak? Bukan goal dia untuk berdiri atas Lamborghini buka baju. Sabar. Pakai rantai sampai pusat bukan. Sabar. Goal dia untuk membangunkan kehidupan ke arah yang lebih baik. Betul. Sebab dunia ni sistemnya macam tu. Siapa ada kunci terhadap banyak pintu, dia ada banyak pilihan dalam hidup. Sebab tu kenapa kita nak bagi tahu orang kena kerja keras, make more money, bangunkan hidup. Bukan tujuan untuk jadi orang jahat. Untuk ada banyak pilihan dalam hidup. Contoh tuan seorang CEO yang baju masuk dalam. Sabar tuan. Sabar. Okay. So anak kau tuan kawan dengan siapa? Betul. Contoh. Circle. Tuan kat rumah, bayangkan dia pergi sekolah berapa jam? Siapa tuan yang pergi sekolah? Anak pergi sekolah berapa jam? 3-4 jam lah sekarang. Untuk sekarang 3-4 jam. Okay, 3-4 jam. Tuan jumpa dia pula, saya sejam. Betul. Dia ada environment ni, macam tadi orang cakap ni. Tuan pula sekejap dengan dia. Macam mana tuan nak lawan masih lagi banyak dengan environment tu? Saya bagi quality time tuan. Explanations, information semua saya susun cantik. Lepas tu datang balik, dia datang balik jumpa kawan dia esok. Dia dengarkan balik. Lepas tu dia menyangkal balik. Nyangkal. Tapi as long kita bagi correct information. Kejiranan apa semua. Cuma peranan. Sebab saya bukan apa. Saya tuan membesar di selalu tuan cerita membesar. Saya selamat sebab apa? Saya keluar awal tuan. Faham? Saya tengok hidup saya, apa yang saya bagi advice kat orang ni, base apa berlaku kat hidup saya, mungkin ada orang macam tu. Saya tak cakap suruh orang kena ikut. Saya membesar kawasan flat, Stenggan. Okay, so kita pun faham macam mana keadaan apa semua. So bila saya tengok hidup saya, kenapa saya selamat? Saya ada kawan-kawan saya masih S2 semua, hidup dia masih sama, kan?
So saya recall balik, saya bersyukur sebab umur 12 saya dah keluar. Saya membesar dengan keluarga saya 12 tahun sahaja. Saya keluar, duduk asrama apa semua, main bola, pergi macam-macam tempat, jumpa macam-macam orang, membentuk saya punya pemikiran. Tuan bayangkan ada orang, kalau contoh tuan ni, kau nak kaya tak? Untuk cakap nak pun dia tak berani tuan. Dia takut takbur. Bukan takbur. Tak ada orang dia rasa macam itu tuan. Betul, takbur ke apa. Tak, sebenarnya dia tak ada self confident untuk, contoh untuk mengaku dia handsome pun tak ramai orang berani. Tak, dengan dia nampak, kalau dia nampak kereta mewah ni bisa jadi. Nampak kereta mewah. Aku biar mampu tengok je. Mampu tengok je lah. Kenapa kena ada kan? Sebab itu saya cakap. Environment persekitaran ni jangan main-main, dia membentuk apa kita akan jadi. Bagaimana kita berfikir. Sebab tu bila kita tengok orang, kita tak boleh judge dia terus. Betul. Kita kena tengok dia membesar macam mana keadaan environment dia, orang sekeliling, dengan siapa dia bergaul. Dia semua akan membentuk. Tiba-tiba kau tuan bawa kenal budak ni, umur 20 tahun kau nak ubah kepala otak dia. Tak boleh on the spot. Bagi sikit-sikit macam tu lah. Sebenarnya dia punya message dia ialah, mungkin ada orang tak tahu hidup ni always ada choice. Mungkin ada orang tak tahu. Sebab kita diprogram dengan otak kita dengan limitation. Semua benda limitation. Kan contoh, tuan belajar matematik, tuan hanya boleh belajar sampai prinsip Archimedes sahaja. Tuan tak boleh jadi handal daripada Archimedes. Makanya melainkan tuan buat PhD. Macam tu. Faham tak? Maksudnya always ada limitation. Okay, so sebenarnya kita boleh. Kita pun boleh ada prinsip kita sendiri. Betul. Berapa ramai orang tak ada prinsip, pakai prinsip orang lain. Okey. Okay, sebenarnya dia ada kena-mengena apa tau? Masculinity. Lelaki sebenarnya dia dengan hormon testosteron dia yang sepatutnya dalam keadaan yang okey, bila dia jaga makan, jaga tidur, exercise apa semua, dia ada berani, ada rasa prinsip dalam hidup dia. Memang itu goal ni. Kalau kita cerita lagi mendalam, macam mana nak control the world ni, senang je, rosakkan lelaki je. Supaya kurang lelaki yang bagi tahu ni tak boleh, supaya semua jadi taat, beratur ramai kat dewan. Cucuk ni pakai emas 2 lapis, jangan melawan. Senang je nak control the world. Jadikan lelaki lembik. Tu je. Bila kurang golongan alfa, senangnya turunkan level testosteron diorang. Bagi supply diorang dengan makan makanan yang jahanamkan diri diorang, bagi diorang entertainment yang melibatkan wanita, supaya dia banyak tengok video cerita lucah sambil tangan dalam seluar, sampai biru kepala takut. Lepas tu dia habis dopamin dia tujah kat tempat lain, habis lah, tak ada fokus lah. Betul. Bila kurang lelaki yang berani ada prinsip, apa jadi? Kalau tuan nak hold power, dah tentulah senang. Contoh hari ni kan, kita tengok apa berlaku dekat, dan kita jangan terkejut, anytime boleh berlaku perang dunia ketiga. Betul tak? Betul. Are we competent? Sorry to say, as a man, are you competent? Kau tiba-tiba nak lari, usung apa semua, naik bukit, boleh ke? Kalau tengok dengan kualiti segelintir lelaki yang ada hari ni, betul. sorry to say lah. Peha dengan perut sama lebar. Bukan kita nak hina orang, tak, kita nak bagi semangat. Bahawa as a man, kita memang daripada zaman nenek moyang. Ingat tak atuk kita macam mana? Ada yang angkat kereta pokok ni. Tak, bukan masuk kebun. Atuk, arwah atuk saya tuan. Tak ada baca-baca tak tuan? Tak, bukan masuk kebun, tayar tak boleh pusing. Kan dia seorang tarik. Dia strong. Betul? Because of physical activity, makanan yang solid, tak ada benda-benda artificial. Ini je nak menyelamatkan generasi kita. Okey, lepas tu semalam Dr. Roland kata tuan, gerakan mengurangkan populasi dunia ni, kan? Malaysia punya statistik tahun 2022, kelahiran bayi baru kurang. Kena buat anak lagi. Kurang. Okey, jumlah orang tua kan dengan golongan muda ni dia tak jive. Untuk kita dapat lebih 1 juta 2 juta orang, ambil masa makan berapa tahun. Ini antara gerakan. Contoh dia, kenapa dia orang tak nak gencatan senjata, memang goal dia nak hancurkan terus saudara-saudara kita kat Palestin. Betul. Supaya lenyap daripada muka bumi ni. Faham? Sebab tu kita tengok saudara kita ada orang buat dokumentari kan. Dia orang memang all out lahirkan seramai mungkin anak.
keturunan dia. Okay, lahirkan seramai mungkin anak. Sebab tu kenapa tengok dia orang attack kanak-kanak. So agenda untuk mengurangkan populasi tu memang wujud. Wujud tuan gerakan. So tu yang ada. Sebab tu dia orang lahirkan benda-benda supaya Lelaki dengan lelaki. kurang lah. Senang nak menang. Kalau dulu punya perang, Salahuddin Ayyubi bawa 400,000. Lepas tu, betul semalam macam semalam perbualan kan. Contoh kalau kita ada anak perempuan kan. Perempuan kita perempuan dengan lelaki lain hormon dia, betul. Perempuan estrogen. Perempuan pun ada testosteron. So bila kita tengok masyarakat sekarang ni, anak perempuan pun dibesarkan seperti anak lelaki. Betul. Kau kena ni, capai ni, kena ada carrier, bla bla bla. Itu yang ditanamkan. Tak salah pun, selalu tu that kind of message yang dia dapat daripada parents dia. So dia membesar tanpa dia perasan, perlahan hormon wanita dia semakin mengudum, dia jadi confused dengan hormon lelaki tu. Jadi dia punya naluri ibu jadi mak, jadi ni semua mula menguncup. Sebab tu jangan pelik kenapa hari ni Tak ramai anak-anak kan. golongan-golongan ni lambat nak kahwin apa bla 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 bla. So kita punya kerja, dia kena solution dia. Solution dia kita semua yang tengok ini kepada lelaki. Lelaki memang main peranan penting. Yang mana single yang akan ada anak, kita kena, contoh anak perempuan, kena bagi tahu dia, selalu cakap awak nanti akan jadi isteri, awak akan jadi ibu. Selalu bagi tahu dalam mind dia, tanam dalam kepala otak dia. Awak akan jadi anak, awak akan jadi seorang, awak akan jadi isteri, awak akan jadi seorang ibu. So Selalu. apa tanggungjawab ibu, tanggungjawab sebagai seorang isteri, itu pun kena bagi tahu. Betul. At least kita bagi tahu dia je apa dia akan jadi nanti. Sebab memang itu role queen of sebagai queen tu penting. Kalau queen ni tidak memainkan peranan, lelaki buat main terapung. Memang itu tugas dia kan, saling melengkapi. Satu ilmu baru ni. Saya ada 2 anak perempuan. So, Tuan kena selalu cakap dia, awak akan jadi mama, awak akan jadi ibu, awak akan jadi isteri. Yalah, kita lelaki, saya train anak saya seperti yalah seorang bapa lah. Tapi sebagai seorang lelaki kadang-kadang kita keliru. Sebab tu kadang pelik. Tuan ada kadang wanita komen, saya rasa saya macam lelaki lah. Jangan pelik sebab hormon dia confuse. Disebabkan apa yang dia buat daily tu kan. Dan lagi satu, okay, contoh kat universiti hari ni, kalau tengok data, wanita lagi ramai daripada lelaki. So tuan jangan pelik kenapa lelaki dia become jadi semakin feminin. Tanpa dia perasan, dia setiap hari dikelilingi oleh wanita-wanita yang ada hormon wanita, wanita-wanita yang memang ada aura wanita ni. Tanpa dia perasan, diserap sekali. Sekarang memang lelaki sekarang memang lebih feminin kan. Kalau dia jerawat sikit tak keluar rumah 3 hari. Dia sanggup tonyo ke apa perkara pasal tu. kita membesar, kita lelaki. Tak peduli. Kita buka pecahnya adalah parut-parut perjuangan. Kita lelaki. I'm proud. Lobang, I am proud of my face. Kan dia macam tu kan. Kalau kita tu lelaki dulu. Sekarang dia ada. Jadi tak apa rumah. yang kita pun semua akan mati. Saya pun tak tahu bila saya akan hidup. Kan at least kita kena bagi tahu orang lain solution. Start hari ni kita kena bagi tahu apa kepada anak perempuan, anak lelaki. Sebab dia akan membesar nanti. Sebab bila semua orang matlamat dia kan, saya bukan cakap wanita ni tak payah kerja ke apa. Maksudnya kita kena elemen tu kena ada Dia nak kerja sampai ke mana pun bila okey dia lah. kata dia kahwin, dia automatic dia rasa saya nak jadi queen. Automatic dia rasa saya nak jadi queen yang menguruskan keluarga, yang akan mendorong suami. Kan sepatutnya okey, katakan nak pergi perang. Okey, isteri ni anytime dah siap barang ni. Okey, pergi je, jangan risau, kat rumah saya settle. Make sure sama ada menang atau syahid tu je. Kan? Tapi bayangkan kalau kita didoktrin dengan mindset macam daripada West apa semua. Siapa nak jaga anak ni kalau awak tak ada. Saya ni siapa nak beli roti apa benda ni. Kan balik perang nanti make sure selamat, duduk belakang batu. Itu the sad part. Kita bagus kita tengok apa tapi kesedaran yang utama pembangunan modal insan kita dalam komuniti tu yang kita kena mampankan sebenarnya. Tak, maksud tuan ni adalah wanita dia kalau nak kerja lah, tapi naluri ibu dengan isteri tak boleh hilang. tak hilang. Tanggungjawab. Dia kadang-kadang dia tak perasan, dia ingat dia kena compete dengan lelaki. Ya, sebab nowadays yang jadi adalah apabila gaji dia lebih besar daripada suami dia ataupun sama daripada suami dia ataupun dia ada gaji sendiri, dia rasa ada part of bahagian dia tu dia rasa suami dia dah kena buat. Sebabkan dia sibuk bekerja. Benda-benda macam ni lah. Kadang-kadang dia lebih kurang macam itu yang dah jadi sekarang.
Cuba kita recall yang jadi sekarang ni bukan terus jadi. Dia adalah pembangunan 10 ke 20 tahun yang lalu. Betul. Faham? Jadi untuk yang mana dah terjadi itu terjadilah. Sekarang ni kita semua kena start selalu bagi tahu Reset balik. gender role. Wanita adalah wanita, lelaki adalah lelaki. Ish, Kelebihan wanita Standby kat yang mana komen. kekurangan lelaki dia melengkapi. Kelebihan lelaki, kekurangan wanita melengkapi. Faham? Itu nama dia wusuk ki. Sabar tuan. Yang sebenarnya wusuk kan tuan. So kalau ada anak-anak kita, cita-cita dia nak jadi seru rumah, kita support je. Bagus lah. Lagi bagus kan? Waktu tu jadi seru rumah, yelah masyarakat Kita ni semua kita semua agree to disagree tuan. Kalau tuan tanya saya, the best place untuk seorang wanita adalah rumah. yelah, masyarakat memandang seru rumah tu macam profil. Bagi mampu sama dia orang ah. Sebenarnya dia orang jealous. Dia tak So, yang mana tu yang jealous? Yang jealous kenapa perempuan jadi suruh rumah. Dia jealous je. Betul. Cuk, tuan main kalau tuan seorang wanita. Tapi It's a pride. Ui. Uruskan anak-anak dengan tangan tuan sendiri. Uruskan rumah tanpa pening memikirkan ekonomi. Suami punya kerja keluar memburu. Bukankah itu daripada semua peradaban manusia? Itulah role kita daripada dulu. Tiba-tiba datang zaman moden kau nak ubah fitrah manusia. Pening lah kepala otak. Jangan pelik kenapa ramai orang pening. Memang dulu gua api pagi-pagi. Nak hidup tu macam tu. Laki okay, semua dia, yang bini dia jaga anak. Keluar pergi memburu lah. Faham? Memburu, balik bawa makanan. Bawa lah Wanita ni yang uruskan. Gantung apa semua makan, susun siapa makan. Itu hukum malam kan? Kalau Hukum malam. Kita sekarang ni sedang melalui fasa zaman yang kita banyak menyanggahi fitrah alam. jadi alam berbicara, alam Oh lama. Okay, apa yang jadi kepada hari ni? Ketamadunan manusia. Simple je. Kita tengok root cause dia lah. Pengurusan diri sebagai seorang manusia. Betul. Kan, itu belum cerita bab agama lagi. Betul. Dan solution ni memang agama, tak ada cara lain. Saya pokok pangkal dia lelaki juga. Yang Ya. kena start change dulu. Ya. Baru dia boleh melahirkan Dia memang kena wanita-wanita hebat lelaki lah. tu. Okay, kenapa dia tak ada, bayangkan kan, bini tak respect dia. Nak respect macam mana? Kau pun tak ada apa-apa yang respect ni kita kena earn. Contoh dia nak suruh bini dia solat. Dia kena jadi orang yang paling kuat tuan. solat dulu. Ada data. Nak shoot pun kena bincang dulu. Berjimat. Berjimat. Bincang dulu. Pukul berapa, emosi terganggu ke tak, penat ke tak, baru boleh shoot. Itu belum semalam kita cerita pasal impact produk kosmetik terhadap hormon seorang wanita dan lelaki. Akan mengeluarkan hormon. Betul. Sebab tu jangan pelik. Zaman ni kenapa ada orang macam extreme on the emotion, macam dia lost control on the emotion. So ada certain bahan dalam kosmetik yang merubah manusia punya hormon ni, impact dia. Sama ada yang makan ataupun yang sapu-sapu semua. Welcome to the real world. So, bayangkan ini kerja lelaki. Bayangkan lelaki tu dia pun tak tahu. Macam dia nak tahu? Dia sekejap-kejap orang suruh dia duduk rumah. Dia kena keluar, jumpa orang, mingle around, learn new thing. Faham? Jumpa dengan pemburu-pemburu lain. Kau memburu apa ni? Macam mana cara? Aku pakai aero, aku asam macam ni, tembak melalui celah-celah pok daun semalu. Oh, balik ada knowledge baru. Contoh tuan, kan ada lelaki yang jadi introvert tapi dah berkahwin. So bini dia ni nakkan dia jadi lelaki pemburu. So apa langkah-langkah yang isteri Apa kena dia mengena introvert dengan memburu? tak contoh. Kak diorang tak cakap, memburu pun takut, nekan sana semua. Tak, Ada bukan. pun- Sebenarnya bagi saya, introvert tak ada kena mengena dengan low self-esteem. Ya. dia ada dua. Beza. Introvert tu karakter dia. Contoh tak suka pergi tempat ramai orang, tak suka ke depan, kan? Tapi dia pun juga boleh jadi satu orang yang berkeyakinan tinggi. Kalau dia dia ada low self esteem dan juga dia introvert yang mana tu? Tak, kan wanita Dia- kalau sana okay. ramai, kalau tak tengok komen, saya nak laki saya jadi macam ni, saya Senangnya dia kena start dengan dia punya diri dulu. Bayangkan badan tuan fit. Pukul berapa tuan tak confident dengan diri tuan? Tak ada, tengah jalan pun tiba tuan lompat bintang tau. Confident. Start dengan fizikal dulu. betul. Fit bukan berketak Ketak ni lain cerita. Fit, at least fit. Kita rasa kalau Ya, kita fit. kita fit. Itu je. Stamina tu steady. Itu lelaki. Itu belum cerita kesan apa bila exercise testosteron kita punya level macam mana. Semua ni ya tuan. Balik kepada asas dia, manusia lifestyle dia sebagai contoh lelaki tak jadi seperti lelaki dah.
So kualiti tu semakin merudum. In fact, satu kajian 20 tahun kebelakangan ni, kualiti testosteron lelaki muda kat US merudum 50%. Ha. Nama